Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini untuk sains tahun 1 kita akan belajar dua topik. Sebab cikgu nak habiskan silibus. Alang-alang nak habis ni, cikgu akan habiskan terus. Tapi jangan risau, topik yang kedua sangat senang. Okey, nanti kita akan belajar. Sekarang kita akan belajar topik 9 dulu. Topik 9 yang bertajuk bumi. Bumi kita ada banyak bentuk. Kita akan tengok bentuk bumi satu persatu. Okey, yang pertama, bentuk bumi ialah laut. Cikgu yakin semua antara kamu kenal laut tu macam mana. Laut tu air yang dalam, yang kebanyakannya kapal-kapal berlayar adalah di laut. Bentuk muka bumi yang kedua ialah pantai. Cikgu pun yakin ramai antara kamu yang kenal. Cikgu rasa kesemuanya kenal pantai itu macam mana. Mesti semua pernah pergi pantai kan? Okey, pantai tempat ramai orang mandi-mandi tu kan. Okey, kalau ke tepi-tepi, itu kita panggil pantai. Jadi kita boleh mandi sebab airnya cetek. Tapi kalau dah ke dalam, itu kita panggil laut. Bentuk muka bumi yang ketiga pula ialah gunung. Gunung seperti yang kita tengok dalam gambar tu, dalam video tu, gunung tinggi sangat dan gunung berbeza dengan bukit. Okey, lepas ni kita tengok bukit pula. Bentuk muka bumi yang keempat ialah kolam. Okey, kolam ni bukan kolam yang macam kita mandi dekat hotel-hotel. Itu kolam yang manusia buat. Kolam yang bentuk muka bumi ni adalah kolam yang terjadi dengan semula jadinya. Contohnya seperti dalam gambar di atas. Bentuk muka bumi pun ada yang berbentuk kolam. Seterusnya, bentuk muka bumi yang kelima ialah bukit. Macam cikgu cakap tadi, bukit berbeza dengan gunung. Gunung tinggi, bukit pula sedikit rendah berbanding dengan gunung. Okey, bentuk muka bumi yang keenam pula ialah tasik. Tasik ni macam kolam, tapi lebih luas daripada kolam. Yang ketujuh ialah sungai. Cikgu yakin juga semua antara kamu kenal sungai itu macam mana. Okey, untuk yang tak pasti, sungai itu macam dalam gambar tu. Sungai pun salah satu daripada bentuk muka bumi yang ada. Sungai tak luas macam laut, tapi sungai ada yang panjang, ada yang pendek. Dan biasanya kita akan jumpa air terjun di sungai. Bentuk muka bumi yang terakhir ialah lembah. Lembah ni ialah kawasan yang rendah yang ada di sekeliling ataupun di berhampiran dengan sungai ke, gunung ke. Macam gambar yang cikgu bagi dekat atas tu, itu yang kita panggil lembah. Lembah di kaki gunung. Di setiap bentuk muka bumi yang kita belajar tadi, akan ada jenis tanah-tanah yang tersendiri. Tak semua tanah akan sama. Contoh, kalau tepi sungai ataupun tepi pantai, tanah yang sekeliling itu adalah pasir. Kalau dekat kebun, tanahnya adalah tanah kebun. Jadi kita akan kenal pasti jenis-jenis tanah pada muka bumi. Yang pertama ialah tanah kebun. Yang kedua, tanah liat. Dan yang ketiga, pasir. Kemudian, setiap jenis tanah-tanah ini mempunyai kandungannya yang tersendiri. Okey, kita akan tengok satu persatu kandungan di dalam tanah-tanah tadi. Okey, yang pertama, kandungan tanah yang ada di dalam tanah kebun. Yang ada dalam tanah kebun ialah
Yang pertama, ranting pokok. Yang kedua, daun kering. Yang ketiga, batu kecil. Dan yang terakhir ialah haiwan kecil, contohnya seperti cacing. Tanah kebun biasanya tanah yang orang gunakan untuk tanam pokok. Sebab itulah kandungannya pun macam ada pokok-pokok, ranting pokok, daun kering dan sebagainya. Kandungan tanah bagi tanah yang kedua iaitu tanah liat, hanya terdapat butir tanah yang halus. Okey, kandungan bagi tanah yang ketiga pula ialah pasir. Kandungan di dalam pasir ialah butir pasir dan batu-batu kecil. Okey, selesai sudah topik yang ke-9. Sekarang kita akan pergi ke topik yang terakhir untuk silibus tahun ini, iaitu topik yang ke-10 yang bertajuk asas binaan. Okey, yang pertama kita perlu tahu bentuk asas dulu. Bentuk asas yang pertama ialah segitiga. Yang kedua, segi empat sama. Yang ketiga, segi empat tepat. Dan yang terakhir ialah bulatan. Seterusnya ialah bongkah bentuk asas. Bongkah ialah satu binaan yang berasal daripada bentuk asas yang empat tadi tu. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama ialah kubus. Okey, apabila kubus dibuka akan terlihat gambaran seperti hamparan kubus di sebelahnya. Okey, kubus terhasil disebabkan gabungan segi empat sama. Gabungan beberapa segi empat sama, maka terhasillah bongkah kubus. Di setiap sebelah bongkah, cikgu akan pamerkan hamparan ataupun gambar macam yang warna biru tu. Itu adalah gambar apabila bongkah tu kita buka. Dia akan jadi macam tu. Cikgu nak kamu nampak gambaran gabungan bentuk-bentuk asas sehingga menjadi bongkah macam yang kita belajar ni, supaya kamu dapat gambaran dan lebih faham macam mana bentuk-bentuk asas boleh membentuk bongkah-bongkah tersebut. Bongkah yang seterusnya pula ialah kuboid. Okey, kuboid terhasil dengan gabungan segi empat tepat, beberapa segi empat tepat, dan terdapat dua segi empat sama sebagai penutup, sebagai tapak di kiri dan kanan kuboid. Seperti hamparan yang kita tengok dekat atas tu, dekat gambar di atas. Bongkah yang ketiga ialah bongkah yang berbentuk piramid. Okey, bongkah yang berbentuk piramid ni terhasil dengan gabungan beberapa segitiga dan satu segi empat sama sebagai tapak di bawah. Seterusnya pula ialah bongkah yang berbentuk prisma. Bongkah yang berbentuk prisma terhasil dengan gabungan beberapa segi empat tepat dan dua segi tiga sebagai penutup di hujung prisma. Bongkah yang seterusnya pula ialah bongkah yang berbentuk kon atau yang bernama kon. Okey, bongkah kon terhasil dengan gabungan separuh bulatan. Separuh bulatan tu maksudnya separuh bulatan sebagai badannya yang tajam di atas dan bulatan sebagai tapaknya di bawah.
Bongkah yang seterusnya pula ialah bongkah silinder. Bongkah silinder terhasil disebabkan gabungan segi empat tepat sebagai badannya dan dua bulatan sebagai penutup di atas dan tapaknya. Dan bongkah yang terakhir ialah sfera yang terhasil disebabkan oleh bentuk asas bulatan. Jadi, kita dapat perhatikan bahawa kesemua bongkah-bongkah tersebut terhasil disebabkan oleh gabungan bentuk-bentuk asas pada permulaan tadi. Okey, seterusnya reka cipta yang boleh kita cipta daripada bentuk-bentuk asas. Contohnya seperti rumah yang terdapat di dalam gambar di atas. Seterusnya, kepentingan bentuk bongkah. Okey, bentuk bongkah ni sebenarnya penting. Contohnya seperti bola berbentuk sfera supaya bola mudah nak bergolek bila kita main. Cuba bayangkan kalau bola berbentuk seperti gambar tu, C tu. Macam mana bola nak bergolek kalau kita tendang? Sukar untuk bola bergolek kalau bukan dalam bentuk sfera. Contoh yang seterusnya, bumbung rumah. Bumbung rumah berbentuk prisma supaya kalau hujan ataupun ada air yang jatuh dekat atas bumbung, air itu boleh terus mengalir ke bawah. Okey, cuba bayangkan kalau rumah atapnya segi empat sama seperti di dalam gambar. Jadi air akan bertakung di bumbung dan tidak akan dapat mengalir. Jadi ia akan memberi kesan pada rumah tu juga nanti. Jadi banyak kepentingan bentuk bongkah dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya contoh bentuk bongkah. Yang pertama, kubus. Bentuknya sama seperti Rubik Cube. Kemudian kuboid sama seperti pemadam. Piramid seperti bangunan piramid. Prisma seperti kemah. Kon seperti topi hari jadi atau topi parti. Silinder seperti tin minuman. Dan sfera seperti bumi. Alhamdulillah, selesai sudah kesemua topik kita untuk sains tahun ini. Cikgu doakan semoga anak-anak murid cikgu tersayang diberikan kefahaman yang tinggi. Selamat belajar dan semoga berjaya di dunia dan akhirat. Amin.